mana yang tak gembira jika punyai anak yang mampu balas jasa kedua orang tua mereka. Bukan harta anak yang mereka inginkan. Mereka hanya mahu melihat anaknya berjaya di dunia, berjaya di akhirat, dan kasih sayang daripada mereka. Itulah kunci kejayaannya. Marang Prabu Kebunen Parang Skeper. Ini Alung. Dalam IC, Faiz bin Osman. Alung baik orangnya. Dia bekerja sebagai tukang kasut di tepi lorong. Pendapatan bulanan sebagai tukang kasut tak adalah banyak mana. Kata orang, kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Tapi Alhamdulillah, Allah beri cukup untuk Alung dan ayahnya. Alung tak kisah apa orang nak cakap. Yang penting rezeki yang dicari itu halal, bukan hasil daripada mengambil hak orang. Alung tinggal berdua bersama ayahnya. Ayahnya mengidap penyakit amnesia sejak ibunya pergi buat selamanya. Dengan berniaga, dia boleh pulang bila-bila masa untuk menguruskan makan dan minum ayahnya. Dia yakin rezeki Allah yang beri, bukan manusia. Kadang-kala ada sahaja rezeki yang tidak sangka-sangka. Ramai yang menyuruhnya mohon zakat, tetapi Alung ada prinsip dan falsafah hidup. Selagi dia ada tulang 4 kerat, dia akan usaha sendiri. Bagi dia, ramai lagi yang lebih memerlukannya. Langit tak selalunya tinggi, tanah yang dipijak tidak selalunya rata. Sampai satu ketika, dia beri uji. Ayah Alung jatuh sakit. Doktor bilang hatinya membengkak. Kes rawatan bulanan hampir 900 setiap bulan. Alung reda. Sesudah ikhtiar, pada dia Alung berserah. Segalanya bermula di sini. Alung dapat kerja. Gaji bulanan dapat tampung kos rawatan ayahnya. Kerjanya sebagai jaga di Giat Mara, Kota Raja. Macam pantun dah. Di sini menawarkan kursus videografi kesan khas, grafik dan animasi. Alung rasa tertarik untuk sambung belajar. Tapi niatnya terhalang mengenangkan ayah yang masih dirawat di hospital. Cari dalam tempat tak ada masalah? Tak ada. Okey. So dari segi preparation untuk alat, untuk meja semua okey Okey. Peserta ramai tak? Okey. Nyanyian ni kita akan bagi pada 3 kategori. Satu staff, satu pelatih dan satu daripada blind spot studio. Menggerakkan jiwaku dengan agen pikiran terasa. Gerak dirimu bagai ada sesuatu. Allah! Cemur kucing! Tepian pantai berdegup laju tajam. Okey, sampai mana tadi? Dia cakap? Warna baju. Okey, warna baju. So saya harap kita ambil jelas dirancang. Kesepian kau di hatiku, kau di hatiku. Ayah dah nampak permohonan sambung belajar Alung. Alung jangan risau pasal kos rawatan ayah. Alung pergilah sambung belajar. Ayah kau ni bila-bila masa Alung dia jemput. Di perjalanan Alung jauh. Belajar Alung. Tenang sikit bila ayah nak tutup mata nanti. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan script writing modul 4 ya. So saya harap semua bagi perhatian berkenaan dengan modul ni. So penulisan skrip ni kita tak perlu tulis benda yang terlalu panjang lah. Dia biar pendek, padat dan mudah difahami. Okay? Alhamdulillah, Allah memudahkan segala urusan. Cik Nordin, pengurus Giat Mara Kota Raja, izinkan saya bekerja sambil belajar. Siang belajar, malam jadi jaga.
Tapi Cik Taufik, apa kaitan cerita ni dengan tanggungjawab sosial? Tanggungjawab sosial. Apa tanggungjawab sosial bagi Ash? Tanggungjawab sosial bagi saya mengulurkan bantuan. Setiap insan ujiannya tak sama. Ada pemberian dan juga penarikan nikmat. Kedua-duanya tetap ujian. Sebagai insan yang punya mata hati, adalah satu tanggungjawab untuk saling melengkapi, memberi manfaat dan berkasih sayang. Mula dari kedua orang tua, sehinggalah satu umat dan juga makhluk lain. Jadi, apakah tanggungjawab sosial bagi anda? Ku tertunduk melihat langit. Yang ku nampak adalah pelangi. Terima kasih Hello. Terima kasih sebab beri ayah kasih sayang. Jika hari ini dia datang jemput ayah kembali, tiada apa yang ayah nak Hello, melainkan anak yang soleh. Assalamualaikum. Kami dari kumpulan 8 ingin membentangkan tentang peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial. Definisi tanggungjawab sosial. Secara keseluruhan, tanggungjawab sosial adalah satu kemampuan refleksi seseorang individu terhadap pandangan hidup dipegang tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup bersama. Individu yang menghayati dan mendarah daging kebertanggungjawab sosial dalam dirinya akan sentiasa memerhati, memikir, mengkaji serta menganalisme dan cari penyelesaian dan bertindak untuk memastikan keadilan dan kebaikan sentiasa ditegakkan di dalam masyarakat. Manakala tanggungjawab sosial dalam peradaban Islam, tanggungjawab sosial dikaitkan dengan ihsan, iaitu menggabungkan semua kebaikan antara muraqabah, iaitu merasa diawasi oleh seseorang hamba daripada Tuhannya dan berbuat baik sesama manusia. Amalan ihsan dimulai dengan diri sendiri, kemudian kepada keluarganya, jirannya dan masyarakat umum. Pembahagian tanggungjawab sosial terbahagi kepada 4. Tanggungjawab sosial dan rakyat, tanggungjawab sosial dan profesional, tanggungjawab sosial dan organisasi ataupun korporat, tanggungjawab sosial dan alam sekitar. Tanggungjawab sosial dan rakyat ahli masyarakat terbahagi kepada 2, iaitu terhadap diri sendiri dan terhadap manusia lain. Terhadap diri sendiri ialah menekankan ihsan atau kebaikan kepada diri sendiri, manakala terhadap manusia lain ialah menekankan ihsan atau kebaikan kepada manusia lain. Tanggungjawab sosial terhadap diri sendiri iaitu dengan menjadi ejen moral, memastikan setiap tindakan yang dilakukan adalah mengikut etika yang baik. Seterusnya, sebagai khalifah, iaitu bertanggungjawab dan amanah, individu yang mampu mengawal tindakannya dan tidak melanggar undang-undang negara. Seterusnya, memahami asal-usul dan sifat-sifat manusia untuk membentuk cara hidup manusia yang bertamadun. Seterusnya ialah tanggungjawab sosial terhadap manusia lain, prinsip kebaikan kepada diri sendiri dan kebaikan kepada orang lain, interaksi dan kerjasama, saling memerlukan antara satu sama lain, terbentuklah komuniti dan kemudiannya dipanggil tamadun, sifat kesukarelawanan dan kedermawanan, membantu negara untuk melaporkan kegiatan tidak beretika kepada pihak yang berwajib. Tanggungjawab sosial terhadap profesional. Tanggungjawab sosial pekerja atau profesional merujuk kepada tanggungjawabnya kepada organisasi ia bekerja. Pekerja mestilah mempunyai tanggungjawab memiliki nilai-nilai mulia sebagai pekerja yang beretika. Etika kerja dalam peradaban Islam menekankan kerjasama dalam organisasi, pemuafakatan atau syura. Ia juga dipandang sebagai cara mengatasi masalah dan pengukuhan organisasi. Nilai-nilai etika kerja Islam. Antara nilai-nilai etika kerja Islam yang penting ialah menetapkan nilai dan norma organisasi yang selari dengan nilai dan norma yang dianjurkan Islam seperti kesungguhan, ketekunan, ketelitian, itqan, kekeluargaan, kasih sayang, muafakat dan kebajikan yang diamalkan dalam kerangka ketakwaan kepada Allah. Etika kerja Islam dibina berteraskan 4 konsep utama iaitu usaha, persaingan, ketulusan dan moral perilaku bertanggungjawab. Tanggungjawab sosial kepada pelanggan. Profesional juga mempunyai tanggungjawab sosial kepada pelanggan mereka atau pemegang taruh.
Prinsip penting yang perlu difahami dan dipegang ialah prinsip tanggungjawab fidausari seorang pekerja dengan majikan atau pemegang saham. Perhubungan fidausari terjadi apabila seseorang menerima amanah untuk melakukan sesuatu perkara bagi pihak yang lain. Akhir sekali, pekerja dan profesional perlu bersikap amanah. Seterusnya, tanggungjawab sosial terhadap organisasi atau korporat. Tanggungjawab sosial korporat bermaksud komitmen syarikat dan organisasi korporat terhadap keperluan sosial yang meliputi hak-hak masyarakat, penjagaan alam sekitar, kebajikan para pekerja, hak-hak pengguna dan sebagainya. Ia juga bermaksud sebarang komitmen atau penyertaan oleh sesebuah korporat mengikut pertimbangan perniagaan dan sumbangan dari sumber korporat dalam masyarakat atau komuniti yang bertujuan ke arah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perniagaan atau perusahaan. Antara contoh tanggungjawab sosial terhadap organisasi atau korporat ialah menitiberatkan permasalahan tempat kerja, pekerja, pasaran, alam sekitar dan komuniti. Memberi semula keuntungan yang diperolehi dengan mengembalikan keuntungan itu dalam bentuk dana, bantuan, hadiah dan sebagainya. Menjaga kesejahteraan pekerja dan pengguna melalui amalan nilai-nilai accountability dan ketulusan, dan akhir sekali menyediakan amalan buruh yang adil dan saksama untuk para pekerja dalam organisasi perniagaan serta para pekerja yang bekerja dengan pembekal mereka. 7 subjek utama tanggungjawab sosial ialah tadbir urus organisasi, hak asasi manusia, amalan buruh, alam sekitar, amalan operasi yang adil, isu-isu pengguna dan akhir sekali penglibatan dan pembangunan masyarakat. Antara tingkah laku tanggungjawab sosial yang dititiberatkan ialah accountability, ketelusan, tingkah laku beretika, hormati kepentingan pihak berkepentingan, hormati hak asasi manusia, menghormati kedaulatan undang-undang dan akhir sekali menghormati norma-norma tingkah laku antarabangsa. Antara prinsip tanggungjawab sosial dalam peradaban Islam ialah prinsip tidak memudaratkan, niat yang betul, adil, ihsan, amanah dan akhir sekali amar ma'ruf nahi mungkar. Seterusnya, tanggungjawab sosial dan alam sekitar. Manusia perlu memahami kepentingan memelihara ekosistem sentiasa dalam keadaan seimbang kerana mereka adalah sebahagian daripada ekosistem. Pelanggaran ke atas hukum ekosistem semula jadi mengganggu keseimbangan ekosistem akan mengakibatkan kemerosahan kesihatan masyarakat dan membawa kepada pencemaran alam sekitar. Tanggungjawab sosial kepada alam sekitar. Masyarakat harus mengambil komited terhadap alam sekitar dengan menghasilkan keluaran yang mesra alam dan bermanfaat kepada pengguna. Menjamin kelestarian alam sekitar dapat mengelakkan bencana alam dan mengekalkan keharmonian antara masyarakat dan alam sekitar. Kerjasama dari pihak swasta dan orang awam penting kerana tanpa mereka, segala usaha kerajaan tidak akan mendatangkan hasil. Seterusnya, pihak media massa dan teknologi maklumat juga memainkan peranan penting dalam kesedaran orang awam mengenai alam sekitar dan membantu dalam menyebarkan maklumat kepada masyarakat. Terdapat 7 nilai tanggungjawab sosial dari sudut peradaban Islam. Yang pertama, tawazun yang bermaksud keseimbangan. Yang kedua, nasim bermaksud kesegaran atau kesuburan. Yang ketiga, jamal, keindahan. Keempat, qanaah, tidak berlebihan. Yang kelima, mahabbah, mengasihi makhluk lain. Keenam, ihsan, yang bermaksud berhati-hati. Dan yang ketujuh, ta'wun, tolong-menolong. Penghayatan nilai terbahagi kepada 3, iaitu kesukarelawan, memikul tanggungjawab bersama, sikap ambil peduli. Bagi nilai kesukarelawan, bermaksud orang yang melakukan sesuatu perkara secara sukarela tanpa sebarang paksaan. Perkhidmatan mereka ini tidak memerlukan kelayakan dan syarat tertentu. Kerja sukarela melibatkan penyataan sukarelawan dalam sesuatu aktiviti bersama masyarakat. Dalam maksud yang luas, kesukarelawan boleh dilihat sebagai sesuatu konsep perkhidmatan dan perkongsian, sesuatu proses pendidikan atau pengalaman pembelajaran dan penglibatan aktif warga negara dalam isu-isu dan hal ehwal kemasyarakatan. Yang kedua, memikul tanggungjawab bersama. Kejayaan dalam sesuatu program kemasyarakatan bergantung kepada sikap tanggungjawab semua ahlinya bagi melaksanakannya dengan jayanya. Pelibatan, sokongan, kerjasama dan rasa tanggungjawab ini memerlukan komitmen yang tinggi dan pengorbanan semua. Ia boleh disumbangkan melalui tenaga, pandangan atau lontaran idea maupun sumbangan kewangan mengikut kemampuan seseorang. Apa yang penting di sini ialah adanya kerjasama dan pengorbanan ahli untuk berkhidmat.
Yang terakhir ialah sikap ambil peduli. Sikap peka tentang kesusahan orang lain menimbulkan keinsafan dan mencuit naluri keinsanan untuk menghulurkan bantuan yang sepatutnya mengikut apa yang termampu. Sikap mengambil peduli ini juga termasuk sifat terpuji yang digalakkan oleh agama tanpa mengira bangsa, darjat, keturunan, warna kulit, bangsa dan negara. Dengan sikap ini akan menghakis sifat mementingkan diri sendiri.